Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nafitria binti Sofian, I204907. Okay, hari ini kita akan bahas tentang tajuk pendidikan agama Islam di Malaysia. Ini merupakan salah satu daripada mata pelajaran yang ditawarkan di peringkat sekolah rendah dan menengah. Ini bertujuan untuk melahirkan insan soleh yang beriman, berilmu, beramal dan berakhlak. Seterusnya, poin yang kedua adalah pendidikan Islam ini adalah satu kefahaman terhadap ajaran Islam yang membawa seorang manusia tu kepada menjauhi diri dari sifat tercela dan mendekati diri dari sifat terpuji. Okay, poin yang seterusnya adalah pendidikan Islam ni adalah satu proses membina individu dan masyarakat berdasarkan paksi Islam. Sama ada dalam aspek pegangan, pemikiran dan juga perbuatan. Poin yang seterusnya adalah yang di mana pendidikan Islam ni hakikatnya bukanlah satu mata pelajaran yang cuba untuk menyampaikan satu maklumat yang sempit dan kaku. Malah dia merupakan satu sistem dan gagasan yang menjadi pembentuk prinsip dan cara hidup yang berasaskan sumber wahyu yang diturunkan sebagai panduan kehidupan manusia sepenuhnya. Poin yang terakhir adalah yang di mana kemajuan sesebuah bangsa banyak bergantung kepada ilmu dan pendidikan. Seterusnya saya akan menyambung berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia, iaitu bermula pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Pendidikan Islam di Tanah Melayu bermula sejak dari zaman Kesultanan Melaka pada abad ke-15 Masihi. Raja Melaka yang pertama iaitu para Miswara telah memeluk Islam pada 1414 Masihi. Kemudian setelah itu baginda dikenali sebagai Megah Iskandar Shah. Maka bermulalah perkembangan sistem pendidikan Islam di Tanah Melayu pada waktu itu. Bukan baginda sahaja yang memeluk Islam, bahkan pada pembesar kerajaan dan juga rakyat jelata turut mengikuti jejak baginda. Bagi memantapkan kefahaman tentang Islam, baginda mempelajari Islam daripada para ulama dan juga pendakwah yang datang berdakwah ke Melaka. Rakyat digalakkan supaya memberikan perhatian terhadap amalan agama. Di samping penglibatan para pemerintah sendiri dalam hal tersebut. Sebagai contoh, Sultan Muhammad Shah memuliakan bulan Ramadan, terutamanya pada malam 27, di samping menunaikan sembahyang tarawih di masjid bersama-sama dengan rakyat. Bukan itu sahaja, malah kitab-kitab agama dan juga hukum-hukum agama disanjung tinggi. Di mana Sultan Mansur Shah memberikan penghormatan yang tinggi dan memuliakan kitab Darul Mazlum, iaitu kitab tasawuf yang dikarang oleh ulama Mekah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Oleh kerana pada pemerintah, pembesar negeri dan juga rakyat jelata sama-sama melibatkan diri dalam mengembangkan agama dan ilmu pengetahuan Islam di Melaka, maka dari situlah terdapat berbagai-bagai institusi pengajian, sama ada di rumah, masjid, surau atau istana, sebagai pusat perkembangan dakwah dan aktiviti keilmuan. Sistem pendidikan Islam yang mana diwujudkan pada waktu tersebut ialah kelas mengaji Al-Quran. Ia merupakan pelajaran utama kepada semua lapisan masyarakat ketika itu. Walaupun ianya tidak dilakukan secara formal. Selain itu, huruf Jawi juga turut diperkenalkan untuk menjadikan pembacaan Al-Quran akan lebih mudah. Selain Al-Quran yang menjadi pengajian dasar, pendidikan Islam di Melaka turut berkembang apabila ia turut menjadi pusat pengajian ilmu yang lain seperti ilmu fiqh, tauhid, tafsir, sejarah, tasawuf dan falsafah Islam sebagai co-curriculum. Seterusnya kita lihat kepada zaman penjajah, di mana kedatangan penjajah barat ke alam Melayu adalah
bertujuan untuk menghalang perkembangan agama Islam serta mereka ingin menghidupkan fahaman Kristian terhadap para penduduk di tanah Melayu. Okey, walaupun penjajah ini mereka berusaha untuk menukar akidah umat Islam tetapi tidak berjaya kerana umat Islam ini mereka sangat kukuh dengan konsep Islam yang sebenar. Tetapi kedatangan mereka ini sedikit sebanyak mengganggu gugatlah perjalanan sistem pendidikan Islam di tanah Melayu. Sebagai contoh, ketika mana Portugis menjajah Melaka, mereka mengambil sikap berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa tindakan dalam membantu perkembangan agama dan juga pendidikan Islam pada ketika itu. Jadi, kegiatan agama dan pendidikan Islam menjadi perlahan dan tidak terlalu menonjol, di mana kegiatan dakwah ini terpaksa dijalankan secara rahsia supaya nak mengelakkan tentangan ganas daripada penjajah. Sebab tu penjajah Belanda menjajah di tanah Melayu. Okey, sekolah-sekolah agama ini diberi bantuan penuh. Okey, tapi dengan syarat hendaklah mengadakan juga mata pelajaran membaca, menulis dan ilmu hisab. Okey, di samping pelajaran agama dan membaca Al-Quran. Okey, selepas tahun 1854, sekolah Al-Quran mula berubah corak apabila ia diambil alih oleh pemerintah Inggeris. Okey, penjajah menubuhkan sekolah Melayu dan mengasingkan sekolah Al-Quran di sebelah petang dan sekolah Melayu di sebelah pagi. Okey, pengajian pondok berkembang daripada aktiviti pengajaran di masjid, kemudian pendidikan Islam diperkemaskan lagi melalui sistem madrasah ataupun sekolah agama. Okey, ibu bapa mereka mempertingkatkan lagi tahap pengajian anak mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Mereka hantar anak mereka ke luar negeri seperti Patani, Mekah, Mesir dan negara-negara yang lain. Okey, bila anak-anak mereka ini pulang ke tanah Melayu setelah tamat pengajian, mereka meneruskan sistem pendidikan Islam dengan meluaskan lagi sistem yang sedia ada dengan membuka institusi-institusi pengajian tinggi yang lebih tarafnya yang dikenali sebagai pondok. Okey, di situ pelbagai aktiviti dan kegiatan keagamaan dilaksanakan di pondok bagi nak mendekatkan lagi masyarakat tentang segala permasalahan dalam Islam seperti mendedahkan tentang hukum hakam dan apa-apa yang bersangkut paut dengan soal agama Islam. Okey, selain sistem pondok, pendidikan Islam diperkemaskan lagi melalui sistem madrasah ataupun sekolah agama yang mana dilengkapi dengan infrastruktur dari segi bangunan sekolah, ada asrama, kemudahan, rekreasi dan juga ada disediakan pejabat pentadbiran. Okey, kita boleh tengok salah seorang tokoh yang terlibat dalam usaha untuk mengubah sistem pendidikan yang lebih bersistematik ialah Syekh Al-Hadi. Okey, yang mana beliau menubuhkan sebuah madrasah di Bukit Matajam seberang Perai pada tahun 1906. Madrasah tersebut dikenali dengan nama Al-Madrasah Misriyah. Okey, seterusnya kita masuk kepada sejarah pendidikan agama Islam selepas kemerdekaan. Okey, perkembangan pendidikan Islam terus rancak apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Akta Pelajaran 1961 telah mengadakan peruntukan berkaitan peruntukan keuangan selain mewajibkan sekolah-sekolah bantuan kerajaan mengadakan pelajaran agama Islam kepada murid-murid selama 2 jam. Okey, 2 jam seminggu. Sekiranya di sekolah tersebut terdapat seramai 15 orang murid Islam ataupun lebih. Okey. Kemudian mata pelajaran pendidikan Islam ini dijadikan mata pelajaran teras di peringkat menengah rendah dan juga menengah tinggi. Okey, kemudian pada tahun 1962 iaitu tahun Akta Pelajaran 1961 mula dikuatkuasakan. Okey, pelajaran agama Islam telah diadakan dalam jadual waktu pelajaran biasa kepada murid-murid yang beragama Islam. Okey, murid-murid Islam ini mereka terjamin mendapat pendidikan Islam di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Ia diwajibkan di dalam peperiksaan. Okey, manakala pada peringkat menengah atas terdapat mata pelajaran pendidikan Islam sebagai mata pelajaran elektif sebagai pendidikan Islam, iaitu tasawuf Islam, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan pendidikan syariah Islam.
Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hazira binti Muhammad Albar, nombor matrik I20204902. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk seterusnya, iaitu contoh-contoh pendidikan agama Islam di Malaysia. Seperti yang kita tahu, sejarah perkembangan pendidikan agama Islam banyaknya tersebar melalui 4 tahap. Dulu orang Malaysia orang dulu mereka nak belajar agama, mereka banyak belajar di madrasah, di pondok, tempat-tempat pelajar kebangsaan, ataupun mereka belajar di rumah sahaja bersama guru-guru yang berkaitan lah. Pada zaman dulu kita tahu mereka banyak menggunakan sistem-sistem pondok, sistem-sistem madrasah untuk memperkembangkan lagi ilmu agama Islam. Antara contoh-contoh pendidikan agama Islam di Malaysia pada hari ini, kita dapat tengok ada peringkat, ada kategori-kategori yang terlibat. Antaranya peringkat sekolah, iaitu sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan yang terdiri daripada sekolah-sekolah rendah, aliran darjah 1 hingga darjah 6, sekolah rendah agama, sekolah agama rakyat, sekolah menengah bawah kerajaan negeri dan mereka mempunyai 3 kelompok yang utama, iaitu sekolah harian, sekolah teknik dan vocational, dan sekolah kebangsaan agama. Sekolah harian contohnya sekolah kebangsaan, sekolah yang jenis-jenis kebangsaan lah. Kalau kita dapat lihat, kebanyakan pendidikan agama banyak diluaskan di peringkat sekolah-sekolah bawah kerajaan negeri. Contohnya sekolah kebangsaan, sekolah agama rakyat, sekolah bawah kerajaan negeri, iaitu sekolah yang melibatkan SABK, madrasah serta pondok-pondok. Di situ banyak, itu adalah contoh-contoh pendidikan agama Islam yang banyak diperkembangkan. Antaranya dapat belajar ilmu hukum hakam, ilmu fiqh, ilmu syariah, ilmu tasawuf dan sebagainya. Itu antara contoh-contoh sekolah-sekolah ataupun sekolah-sekolah yang terlibat dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah dari peringkat tinggi, yang di mana peringkat institusi, itu IPT, institusi pelajaran tinggi, di mana IPT pun ada juga yang terlibat dengan pendidikan agama Islam. Yang di mana contohnya kita tengok sendiri, iaitu contohnya Universiti Teknologi Islam. Contoh lain ataupun UNIZA ke, ataupun universiti yang banyak menerapkan ilmu-ilmu agama, yang banyak kos bidang-bidang agama. Itu antara contoh pendidikan agama Islam yang dapat kita lihat, yang dapat kita bawakan macam mana perkembangan ilmu agama Islam tu diperkembangkan. Contoh-contoh lain, kita dapat lihat ada pembukaan rumah-rumah anak yatim, ada juga kita dapat lihat perkembangan ilmu agama daripada wujudannya madrasah ataupun pondok-pondok, walaupun bukan di bawah kerajaan negeri, tapi perkembangan agama Islam tu meluas, sama ataupun di tempat lain, contohnya di surau ataupun masjid.
Sekian daripada saya. Sekian, wallahualam. Saya lepaskan kepada sahabat saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Aina Sarah binti Rosli. Nombor metrik I20204897. Jadi, kumpulan saya akan membentangkan dua kes ataupun isu yang berkaitan tajuk pendidikan agama Islam di Malaysia. Jadi, saya terus kepada kes yang pertama. Saya akan ceritakan secara ringkas dan pengenalan. Tajuk kes adalah Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, lawan Ketua Pendakwa Syar'i Selangor, yang mana Dr. Muhammad Asri ini adalah pemohon dan respondennya adalah Ketua Pendakwa Syar'i Selangor. Jadi, apa dakwaan terhadap Dr. Muhammad Asri ini adalah beliau ni didakwa menyampaikan ceramah agama tanpa tauliah di sebuah kediaman, iaitu di lorong 2C Taman Seri UK Ampang, iaitu kira-kira dalam antara 8.10 hingga 9.45 malam, yang bertarikh ketika itu 1 November 2009. Jadi, Dr. Muhammad Asri ni sebenarnya beliau dah tahu Mufti Selangor ataupun pegawai syar'i, Ketua Pendakwa Syar'i Selangor ni sebenarnya dia dah tahu semua mufti boleh ceramah di negeri Selangor, tetapi kecuali Dr. Muhammad Asri ni, iaitu bekas Mufti Perlis ni. Jadi, jika beliau disabitkan bersalah dalam kesalahan tersebut, beliau akan didakwa mengikut Seksyen 119(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor 2003, yang mana hukumannya adalah denda sehingga RM3,000 atau sekurang-kurangnya penjara 2 tahun atau kedua-duanya jika beliau disabitkan bersalah. Maka dalam kes ini adalah secara ringkas menceritakan bahawa Ketua Pendakwa Syar'i Selangor ni mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Rendah Syariah Gombak, yang mana kes ini telah difailkan untuk dibawa ke Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi, bagaimana prosesnya, kita akan tengok selepas ini kita akan bincangkan dalam fakta kes, keputusan kes dan prinsip-prinsip undang-undang yang terkandung dalam kes ini. Nama saya Siti Hawa binti Ramli, nombor metrik I18102667. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan fakta kes, iaitu kes Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, lawan Ketua Pendakwa Syar'i Selangor. Okey, kita lihat fakta kes, iaitu pada 18/12/2009, pemohon telah didakwa oleh Pendakwa Syar'i Jabatan Kemajuan Agama Islam Selangor di Mahkamah Rendah Syariah Gombak kerana dia telah didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 119 Fasal 1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor, iaitu mengajar perkara yang berkaitan dengan agama Islam tanpa tauliah. Okay, kita lihat fasal tadi, mana-mana orang yang mengajar agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah Seksyen 118 adalah melakukan suatu kesalahan, dan jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun, ataupun akan dikenakan denda kedua-duanya sekali. Okey, kemudian Ketua Pendakwa Syar'i telah membuat permohonan kepada Mahkamah Rendah untuk memindahkan kes ini ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam. Okey, kemudian permohonan tersebut dibuat atas alasan kes jenayah ke atas perayu melibatkan pemakaian undang-undang dan prosedur yang memerlukan kepada pandangan dan tafsiran dari hakim yang lebih berpengalaman, kerana
Perayu ini mendapat liputan media dan dia juga merupakan orang yang mempunyai pengaruh. Okay, seperti mana yang kita tahu, Dr. Asli adalah bekas mufti negeri Perlis. Okey, permohonan yang dibuat oleh pendakwa telah dibantah oleh perayu. Okey, kemudian setelah mana hakim mendengar hujah daripada kedua-dua pihak, hakim membuat keputusan menolak permohonan pemindaan kes tersebut atas alasan permohonan tersebut tidak munasabah dan tidak melibatkan isu kepentingan awam. Okey, kemudian keputusan kemudian setelah hakim walaupun kes tersebut disemak oleh hakim, setelah mana hakim mendengar hujah-hujah dari kedua pihak, pada 28 April 2010, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan membatalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah dan membenarkan kes jenayah tersebut dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, Ketua Pendakwa Syar'i. Okey, kemudian berdasarkan kebenaran tersebut, perayu pada 7 Januari 2012 telah memfailkan notis rayuan untuk merayu semula keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang mana dibuat pada 28 April 2011. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Hazirah binti Muhammad Albar, nombor metrik I20204902. InsyaAllah saya akan membentangkan keputusan kes untuk kes yang pertama, iaitu kes Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin melawan Ketua Pendakwa Syar'i Selangor. Antara keputusan kes yang telah dibuat oleh bahagian-bahagian mahkamah yang terlibat, iaitu Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, dan serta keputusan lah yang kedua-dua belah pihak telah dengar, iaitu dan Ketua Pendakwa Syar'i Selangor. Antara keputusan kes adalah rayuan perayu, iaitu Ketua Pendakwa Syar'i iaitu Muhammad Asri. Rayuan dia diterima dan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah membenarkan pemindahan kes itu berlaku dan perlu diketepikan. Dan keputusan kepada pihak Mahkamah Rendah Syariah pula, mereka telah menolak permohonan pemindahan kes tersebut yang dibawalah oleh Ketua Pendakwa Syar'i. Antara bukti bukti rayuan perayu diterima, di mana perayu ni dia iaitu Muhammad Asri ni, mula-mula beliau ni dia tidak berpuas hati dengan Mahkamah Tinggi Syariah, dan di mana dia telah memohon kebenaran kepada rayuan rendah syariah, rayuan Mahkamah Rendah Syariah untuk merayu kepada yang agung, iaitu Hakim yang Agung Mahkamah Tinggi Syariah. Dan perkara ini berlaku pada 28 Disember, yang di mana berdasarkan mereka ni memberi kebenaran kepada Ketua Pendakwa Syar'i ini untuk membuat rayuan. Pada waktu itu perayu memfailkan dokumen, memfailkan notis rayuan pada 7 Januari 2012, yang di mana untuk mengetahui keseluruhan keputusan kepada Yang Agung Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang dibuat pada 28 April 2011. Itu bukti yang pertama, rayuan perayu diterima. Bukti yang kedua adalah
keputusan Mahkamah Tinggi Malaysia membenarkan pemindahan kes diketepikan, iaitu di mana perayu ni Mahkamah Tinggi Syariah telah membenarkan pemindahan kes yang di mana hakim kepada Mahkamah Syariah menyatakan bahawa perayu iaitu Muhammad Asri merayu terhadap keputusan kes Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes jenayah semakan. Dalam kes semakan ni, Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan setelah mereka membuat penelitian terhadap kedua-dua dan menimbangkan segala hujah-hujah yang telah diberikan oleh kedua-dua belah pihak, dan mereka berpuas hati dan untuk memutuskan supaya untuk membuat pemindahan kes memutuskan pemindahan kes dari Mahkamah Rendah Syariah ke Mahkamah Tinggi Syariah. Seterusnya iaitu pada bukti yang ketiga adalah bukti keputusan Mahkamah Rendah Syariah daerah Gombak, iaitu beliau menolak permohonan pemindahan kes oleh Ketua Pendakwa Syar'i, di mana kes ini dikekalkan dan diperkukuhkan. Untuk keputusan Mahkamah Tinggi Syariah ni, mereka ni untuk yang ketiga pula, yang di mana keputusan Mahkamah Rendah Syariah ni di daerah Gombak, yang di mana tertimbulnya segala isu-isu yang mereka dapat daripada rayuan 6 dan 8 yang dibuat oleh perayu itu sendiri, Muhammad Asri, yang di mana isunya adalah sama ada menjadi satu keperluan asas utama untuk kenapa kes itu perlu dipindahkan. Dan isu yang kedua adalah isu Ketua Pendakwa Syar'i telah memberikan sebab atau alasan yang kukuh. Adakah dia ada sebab atau alasan yang kukuh untuk pindahkan kes ke mahkamah? Itu adalah isu utamalah untuk daripada ulasan yang mereka berikan, yang mereka kajikan. Sekian, itu keputusan kes daripada. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Novitra binti Sofian, nombor matrik I20204907. Saya akan sambung dengan prinsip undang-undang dalam kes Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Prinsip yang pertama, enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor 2003 dalam pendidikan agama Islam. Perayu-perayu didakwa di bawah Seksyen 119 Fasal 1 kerana kesalahan mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah. Seterusnya, yang kedua, enakmen tata cara jenayah Syariah Negeri Selangor 2023. Apa yang dimaksudkan dengan ni? Perayu-perayu didakwa di bawah Seksyen 101 kerana pemindahan kes perayu melibatkan pemakaian undang-undang dan prosedur yang memerlukan kepada pandangan dan tafsiran dari hakim yang lebih berpengalaman, serta kes tersebut mendapat liputan meluas dalam media masa kerana melibatkan perayu yang mempunyai banyak pengaruh. Yang ketiga, enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor 2003 dalam bahagian Mahkamah Syariah. Perayu-perayu didakwa di bawah Seksyen 62 2A kerana dalam bidang kuasa jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seorang Islam.
Baik, seterusnya masuk kepada kes yang kedua, iaitu kes yang kedua bertajuk Nurliana Yasira lawan Menteri Pendidikan Malaysia dan yang lain. Okey, tempatnya adalah Mahkamah Tinggi Malaya Ipoh. Di mana kes ini membincangkan tentang permohonan seorang kanak-kanak yang mana kanak-kanak tersebut bersekolah dari darjah 4 hingga darjah 6 di sekolah awam, yang mana dia membuat permohonan terhadap 3 responden yang mewakili bapa dan sahabat wakilnya. Jadi mengapa dia mewakilkan bapa dan sahabatnya? Kerana kanak-kanak tersebut adalah bawah umur. Jadi kes ini telah dimohon oleh bapa dan sahabat wakilnya. Dan responden itu adalah terdiri daripada yang pertama Menteri Pendidikan Malaysia, yang kedua Lembaga Peperiksaan Malaysia dan yang ketiga Pengarah Pendidikan Negeri Perak. Jadi permohonan ini dibuat kepada ketiga-tiga responden ini. Jadi apa permohonannya kepada ketiga-tiga responden ini? Permohonannya adalah untuk membatalkan catatan di sijil ujian peperiksaan sekolah rendahnya, iaitu UPSR, yang mana tercatat perkara asas fardu ain menunjukkan hasil gagal. Jadi kanak-kanak ini ingin membuat permohonan terhadap catatan tersebut untuk membatalkan, jadi untuk memadamkan keputusan gagal tersebut di sijil kanak-kanak itu. Sama juga seperti kes yang pertama, bagaimana kita untuk mengetahui proses kes ini berjalan, kita akan ketahui lepas ini dalam fakta kes, keputusan kes yang telah ditentukan dan prinsip undang-undang yang terkandung dalam kes tersebut. Untuk kes yang kedua, fakta kes, yang di mana pemohonan merupakan seorang kanak-kanak yang belum dewasa yang menuntut kes tersebut melalui bapa dan sahabat wakilnya, iaitu beliau terdiri daripada mengikut lampiran yang pertama adalah untuk semakkan kehakiman terhadap responden yang pertama. Ada 3 orang responden, responden pertama, kedua dan ketiga. Kes ini adalah berkaitan dengan isu perlu dibatalkan, iaitu perlu membatalkan melalui teori, iaitu catatan PAFA berkaitan dengan PAFA gagal di dalam kertas kenyataan keputusan ujian penilaian sekolah rendah, iaitu UPSR, di mana pemohonan membuat rayuan supaya untuk membatalkan kenyataan gagal dalam keputusan ujian selaras 1, dan pemohonan telah memberi arahan agar responden kedua mengeluarkan satu kenyataan untuk mengeluarkan keputusan UPSR yang baru, yang di mana ada kenyataan PAFA yang menunjukkan PAFA gagal. Seterusnya yang dalam kes ni mereka menunjukkan gambaran yang lebih jelas bahawa bagaimana mereka telah membuat permohonan
melalui sekolah dan melalui hakiman sehingga bawakan kes ni kepada para hakim, iaitu ibu bapa daripada pemohon itu sendiri dan juga sahabat wakilnya. Dan mereka juga telah berjumpa dengan guru-guru daripada sekolah Cina. Beliau permohonan anak permohonan merupakan daripada sekolah Cina, dan beliau fakta kes lain, beliau ni anak pada permohonan merupakan pelajar sekolah Cina dan sudah lama tidak hadirkan ke kelas pengajian Islam. Itu adalah fakta yang menyebabkan fakta yang kukuh yang boleh menyebabkan PAFA gagal. Dan lagi satu, permohonan tidak pernah membayar yuran sepanjang tempoh pengajian berlangsung. Dan pada tahun 4 hingga 6 permohonan tidak pernah hadir ke sekolah, dia tidak pernah hadir ke kelas pengajian langsung. Itu menyebabkan fakta kes ini naik daripada pihak Mahkamah Syariah Islam. Dan ini menjadikan permohonan telah membuat hujah kepada para hakiman yang menyebabkan perbincangan itu berlangsung oleh para hakim. Sekian daripada saya. Sekian, wallahu a'lam. Okey, kemudian saya ingin menyambung keputusan kes iaitu mengenai Nur Liana Yasira Muhammad Nur lawan Menteri Pendidikan Malaysia dan yang lain. Okey, yang pertama sekali, Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan seorang pelajar supaya membatalkan perkataan gagal bagi mata pelajaran perkara asas fardu ain iaitu PAFA. Okey, dekat sini pemohon ingin membatalkan perkataan gagal di dalam rekod dan juga slip keputusan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR yang diambilnya pada 2003 tetapi telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi. Okey, kemudian berdasarkan pemerhatian yang dibuat oleh mahkamah, yang mana pemohon tidak ingin menghadirkan diri ke kelas agama Islam di darjah 4 hingga 6 tidak dapat diterima dan tidak berasas. Ini kerana pemohon sendiri telah mengkategorikan cara pengajaran oleh kesemua guru dan juga ustazah di semua sekolah adalah sama, sedangkan pemohon telah belajar di 3 sekolah yang mana berasingan dan dengan guru-guru yang berbeza. Jadi alasan ini tidak boleh diterima. Kemudian mengikut jadual di bawah subsection 18 Fasal 2 Akta Pendidikan 1996, subjek teras dalam core kurikulum kebangsaan merupakan asas penting bagi pendidikan seseorang murid. Jadi mahkamah berpendapat pemohon sebagai seorang pelajar yang mana berdaftar dengan sekolah awam, dia akan terikat dengan sukatan mata pelajaran, subjek teras dan juga dasar kurikulum yang mana dilaksanakan di sekolah awam tersebut. Okay, jadi pemohon tidak bolehlah dengan sewenang-wenangnya mengatur sendiri apakah mata pelajaran yang dia hendak pelajari. Okey, kemudian mahkamah juga tidak bersetuju dengan hujahan bagi pemohon bahawa catatan PAFA tersebut adalah di luar bidang kuasa responden kedua. Okey, di sini penting untuk menyatakan salah satu fungsi lembaga peperiksaan adalah untuk menganalisa penilaian yang dibuat oleh pihak sekolah. Okey, untuk menganalisa. Okey, perkara tersebut adalah jelas di bawah bahagian 2 Seksyen 3 Fasal A Peraturan Pendidikan iaitu Core Kurikulum Kebangsaan 1997. Okey, maklumat tambahan berkenaan dengan keputusan kes. Setelah mahkamah meneliti dan membaca hujahan bertulis dan juga lisan daripada kedua-dua pihak yang berautoriti,
Dan berdasarkan kepada undang-undang yang berkaitan dengan kes ini, Mahkamah berpendapat bahawa Mahkamah sendiri tidak harus campur tangan terhadap keputusan yang dibuat oleh responden kedua, di mana ia telah mengikut peraturan dan juga peruntukan undang-undang yang sedia ada. Oleh yang demikian, pada 29 Mac 2007, Mahkamah Tinggi Ipoh menolak permohonan saman permulanya dan mengarahkan kedua-dua pihak supaya menanggung kos legaliti. Seterusnya, prinsip undang-undang dalam kes Nurliana Yasira Muhammad Nur. Kat sini ada 3 juga. Yang pertama, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan tahun 1993, di mana akta ini Akta 505, Seksyen 96, 1A dan 1B. Dalam akta ini dia mengatakan majlis hendaklah melantik suatu jawatankuasa yang hendaklah dikenali sebagai jawatankuasa pengawasan pengajaran agama yang hendaklah terdiri daripada seorang pengerusi dan tidak kurang daripada 3 orang yang mempunyai pengalaman dari segi pengetahuan dan kepakaran yang sesuai. Prinsip yang kedua, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan tahun 1993, Akta 505, Seksyen 97, Sekolah Agama. Yang di mana dalam akta ini menjelaskan majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk mendaftar sekolah-sekolah agama Islam di Malaysia. Seterusnya, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam dalam Wilayah Persekutuan tahun 1993, Akta 505, Seksyen 98, dari segi pengecualian, yang di mana majlis boleh mengecualikan mana-mana orang atau golongan orang daripada mana-mana peruntukan bahagian tersebut. Maksudnya dapat mengecualikan. Itu sahaja daripada saya. Baik, secara keseluruhannya, kita dapat lihat pendidikan di Malaysia hari ini semakin berkembang di setiap negeri dan daerah di setiap pelosok di Malaysia. Hal ini kerana ia adalah untuk kehidupan dalam membina individu dan masyarakat yang berpaksikan Islam, sekaligus ia bertepatan dengan pengenalan di awal pembentangan. Seterusnya, pendidikan itu sendiri semestinya mempunyai sejarah dan perkembangannya, tidak kira sama ada dari sejarah daripada zaman kerajaan Melayu Melaka dan zaman penjajahan Barat dan juga selepas kemerdekaan. Seterusnya, dinyatakan juga contoh-contoh pendidikan agama Islam di Malaysia, iaitu dari peringkat persekolahan dan juga institusi pengajian tinggi yang mana telah berjaya dibina di Malaysia. Bahkan untuk lebih mendalami mengenai pendidikan di Malaysia, disertakan juga kes-kes yang telah dikaji dari aspek fakta kes, keputusan kes dan juga prinsip undang-undang. Maka kesimpulannya, banyak pengetahuan tentang pendidikan perlu diambil cakna oleh masyarakat supaya pendidikan Islam khususnya menjadi tunjang utama dalam kehidupan kini serta untuk generasi akan datang. Jadi itu sahaja daripada pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.